So selamat datang ya semua. So nama saya Bel. Okay, so Bel hari ini akan share tentang nutrisi kelas kita yang kedua. So I nak tanya dulu dalam sini kan, siapa memang ada follow kelas nutrisi yang pertama? Siapa yang ada follow kelas nutrisi yang pertama? Bagi saya 3. You tulis dalam chat room. Saya memang boleh baca dalam chat room. So I nampak ada kan Fatih, Yana kan ada yang follow, betul tak? So hari ini kita akan sambung episod yang kedua, macam apa? Komedi panggil apa? Sitcom pula macam itu apa? Drama. Hari ini episod kedua. Okay, so apa yang kita nak bincang hari ini? Siapa tahu apa yang kita nak bincang hari ini? Okay, so hari itu kita dah katakan 7 nutrisi ialah basic yang kita perlu. Okay, nutrisi yang manusia perlu setiap hari kan. Memang boleh dilingkungkan kepada 7 benda yang memang setiap hari kita perlu untuk kita sihat punya. Okay, so hari itu kita dah bincang nutrisi pasal karbohidrat dan juga protein. Ingat lagi tak kelas nutrisi yang pertama kita tu. So kalau untuk kawan-kawan yang tak lagi join tak sempat nak join episod pertama, jangan risau Okay, nanti you boleh pergi ke saya punya YouTube. Okay, you masuk ke YouTube, you type Campbell Chui Wai Ling. Okay, you akan jumpa saya punya kelas nutrisi episod pertama. Okay, jangan lupa untuk tekan like dan juga tekan loceng dekat I punya YouTube channel. So setiap kali kalau ada kelas pasal nutrisi ataupun pasal business, so you akan terima itu notification terus. Okay, so you punya YouTube akan terus ada notification tring kat sana. So you boleh terus masuk tengok kelas-kelas kat situ. Boleh ya? Okay ke? Okay. Okay karbohidrat dengan protein di episod yang pertama. So hari ini kan kita akan bincang tentang apa? Kita akan bincang tentang lemak, okay, dan juga air. Okay, so ingat lagi tak hari itu kita kata karbohidrat dan protein merupakan sumber tenaga yang paling utama. Okay, macam petrol kita. So kalau kita tak makan karbohidrat, protein dan juga lemak, kita punya badan macam tak ada petrol. Macam itu kereta tak ada petrol. Nampak tak? Macam kereta comel, cantik, mewah. Tetapi kalau you lupa nak pump petrol, pump minyak kat si dia, so you tekan minyak dia tak boleh nak jalan. Betul tak? So manusia pun sama tau. Manusia ni memang ada jasad yang cantik kat luar kan. So kalau anda tak bekalkan karbohidrat, protein dan juga lemak kepada badan you, so you punya badan akan jadi macam mana? Dia akan jadi lemah, lembek, tak ada tenaga. Okay, so dia akan menyebabkan kita rasa penat. Okay, macam kita tak boleh nak tafsir. Okay, otak kita jadi slow. Okay, so ini merupakan sumber tenaga untuk badan kita. So that's why sangat penting kita perlu makan juga karbohidrat, protein dan juga lemak. Okay, so hari ini kita tengok lemak. Bila kita cakap pasal lemak, ramai orang takut. Wah, lemak kita jangan makan banyak. Doktor cakap jangan makan banyak lemak, nanti kolesterol naik. Siapa memang selalu dengar ayat ini? Cuba type yes. Siapa memang takut nak makan minyak? Siapa memang takut nak makan lemak? Sebab you rasa bila kita makan benda yang minyak-minyak, kita punya kolesterol akan naik. Siapa rasa ini merupakan satu fakta? You type yes. Memang takut sangat nak makan minyak. Masa kita goreng sayur pun, lemak tu, minyak tu letak 2-3 titik je. Takut sangat sebab doktor dah pesan kolesterol dah naik. Tak boleh makan minyak. Ada tak? Ada tak selalu doktor bagi ayat ini takutkan you? Jangan makan minyak nanti kolesterol naik. Kan? Betul tak? So that's why hari ini saya nak pecahkan ini panggil apa? Mitos ini. Inilah mitos, betul tak? Okay.
That's why sebenarnya lemak tu bagus ke tak bagus. Okay, nanti saya akan bagi tahu. Okay, so you tengok tu dulu kenapa kita kata lemak adalah antara 3 sumber tenaga. Okay, yang tadi Bel cakap tu. Selain karbohidrat dengan protein, betul tak? Okay, you tengok kan 1 gram punya lemak dia boleh bekalkan 9 kalori tenaga. Okay. Okay, dan you tengok lagi 1 gram punya protein, okay, ataupun 1 gram punya karbohidrat, dia hanya boleh bekalkan 4 kalori punya tenaga. So you nampak tak? So ini bermakna apa? Bermakna kalau hari ini you makan 1 gram punya lemak kan, dia boleh bekalkan lebih banyak tenaga daripada you makan protein dan juga karbohidrat. Boleh faham? Okey, itu sebabnya kalau anda hari ini you terlebih, you terlebih makan karbohidrat dan juga protein. Ingat lagi tak episod 1 I cakap karbohidrat? Saya cek siapa yang ingat. Saya cakap karbohidrat 1 hari kita perlu berapa bahagian? Siapa yang ingat? Cuba tulis dalam chat room. Kan 1 hari kita boleh makan berapa bahagian punya karbohidrat. Tak boleh lebih berapa bahagian. Ingat lagi tak? Siapa yang ingat? Tak ada orang yang ingat. Ayo. So you guys ada makan lebih tak? Kan hari tu kita katakan, kalau you makan terlebih karbohidrat setiap hari, you punya itu terlebih punya tenaga dia akan jadi apa? Dia akan naikkan berat badan. Ingat tak? So bermaknanya anda tak cek berapa banyak karbohidrat you makan setiap hari. Itu sebabnya apa akan berlaku, nanti I show you apa akan berlaku. So kalau you setiap hari makan, betul Kak Rosie, bagus sekali. Saya nak bagi tepukan untuk Kak Rosie. Okay, 1 hari, ini mesti pergi buka buku nota ni. 1 hari karbohidrat at least 4 bahagian. 4 bahagian sama dengan 1 mangkuk nasi, ingat tak? Dan tak boleh lebih 8 bahagian, 8 portion. Okay, so kalau anda makan lebih dan anda tak gunakan tenaga ni, you tak buat senaman, you tak buat kerja yang lasak-lasak, you tak guna langsung ini tenaga, so ini akan jadi kalori yang terlebih, lama-lama dia akan jadi naik berat badan kita. Nampak tak? So that's why hari ini kan, kalau anda setiap hari, you makan lebih punya karbohidrat dan juga protein setiap hari you makan ekstra. Okay, apa akan berlaku? Badan kita tak sempat nak guna semua sebab you tak senaman, you tak buat kerja lasak-lasak dan badan you tidak perlukan begitu banyak kalori. So, dia akan buat apa? Dia akan simpan ekstra punya kalori ini jadi lemak. Sebab apa? Kalau dia simpan 1 gram dalam badan you, dia boleh bekalkan 9 kalori. Sebab apa? Sebab badan you, dia sangat bijak tau. Dia sangat bijak tau. Kenapa tak dengar? You tekan itu bawah ada satu, panggil apa? Audio punya. You tekan itu audio baru you boleh dengar. Somebody tolong saya type dalam itu chat room. Ajar dia macam mana nak buka dengar audio. Okay. So nampak tak? Badan kita sangat bijak tau. So dia sudah tahu you selalu makan mungkin lebih. So apa dia buat? You kalori tak sempat nak guna, dia akan simpan kalori ini sebagai lemak supaya apabila you lapar ataupun apabila you perlu kalori, dia boleh bekalkan terus 9 kalori. 1 gram sudah boleh bekal 9 kalori. Nampak tak? So that's why you jangan hairan tau hari ini. You cakap, oi saya tak makan minyak pun, saya tak makan lemak pun. Tapi kenapa badan saya makin naik punya. So kemungkinan besar adalah you makan terlalu banyak karbohidrat dan juga protein. Protein okey lagi lah. Biasanya ramai orang makan terlalu banyak karbohidrat. Itu sebabnya you punya badan akan simpan dia jadi lemak, okay, dalam badan you. So that's why inilah sebabnya kenapa bila you tak makan banyak minyak pun, you punya badan akan jadi macam ini. You nampak tak? Sebelum PKP masih lagi langsing-langsing punya.
selalu kita pergi luar jalan-jalan, kita pergi senaman, betul tak? Main kat taman, main dengan anak, lepas tu kerja lagi, naik tangga lagi, betul tak? Tapi ya sejak PKP ni kita duduk rumah je. Kita buat bisnes kat rumah, kita masuk office kat rumah je. Tak perlu naik tangga, tak perlu kerja lasak, tak boleh nak keluar untuk senaman. Ramai orang bagi alasan macam ni, betul tak? So you tengok lepas PKP you punya badan jadi macam mana? Jadi macam ni lah. Badan you akan simpan lemak tu. Okay? Jadi sini semua sudah naik spare tayar. Sudah banyak lipatan kat perut tu. So ini adalah dari mana? Dari apa yang you makan. Dari apa yang you makan. Nampak tak? So that's why hari ini ramai orang takut makan lemak. Ramai orang takut makan minyak. Okay, so I bagi tahu you kalau hari ini you tak cukup lemak, apa akan berlaku? You jangan ketawa tau, tak cukup lemak, tak mungkin lah badan saya banyak lemak. Tapi you tengok kan, kalau you makan tak cukup lemak, apa akan berlaku? Sangat serius punya. First thing adalah badan you tak boleh membina hormon yang bagus. Tak boleh membina sel yang sihat. Okay, sebab apa? Sebab badan punya sel dan juga hormon, terutamanya hormon wanita, bahan mentah untuk membina hormon adalah apa? Adalah lemak. So, you tengok kan ramai amoy-amoy perempuan, dia takut sangat nak gemuk, betul tak? So, that's why mereka takut makan minyak. So, kadang-kadang I nampak macam orang yang macam artis-artis terutamanya di Taiwan, di Hong Kong, mereka takut gemuk tau. So apa mereka buat? So mereka masak sayur, masak sayur. You tahu masak sayur kan? Mereka takut minyak itu, so mereka guna satu air kosong, cuci itu sayur dulu. Cuci dulu baru makan sayur tu. Sebab apa? Takut sangat minyak. So that's why kalau anda merupakan golongan macam ini, takut sangat makan minyak, okay, dan tak cukup lemak, lama kemudian akan jadi tak cukup lemak kan. Apa berlaku tau? You punya badan tak dapat membina hormon. That's why you akan perasan orang yang kurus badan, orang yang buat program untuk kurus badan, buat diet, ambil diet yang agresif punya, langsung satu titik minyak pun tak makan punya, dia memang akan kurus punya. Tetapi apa akan berlaku? Dia kurus tetapi dia akan ada masalah hormon yang sangat teruk. Kemungkinan besar dia akan jadi tak dapat datang haid. Tak ada uzur. Langsung tak ada uzur. Ataupun uzur dia jadi sudah jadi sangat tak teratur. Mungkin 3 bulan sekali, 4 bulan sekali. So ini akan berlaku tau. So hari ini that's why kalau you nak hormon you cantik, sebab wanita kalau you nak cantik langsing semua ni dipengaruhi oleh hormon. So kalau you tak ada hormon yang cukup, you punya kulit you akan nampak memang sangat kering, kecut punya. So that's why you tengok orang yang kulit sangat kering, bukan dia tak cukup air tau. Sebenarnya dia tak cukup minyak, dia tak cukup lemak. So that's why hari ini kalau you takut sangat masalah fibroid you tahu, masalah ketumbuhan, payudara ke ataupun di rahim, you make sure you punya hormon cantik. Macam mana hormon cantik? You kena bagi sumber bahan mentah badan kita supaya dia boleh membina hormon ini. So bahan mentah dia adalah lemak. You kena makan minyak. Macam mana makan nanti saya cakap Jangan makan macam tu. Okay. Nampak tadi I dah cakap kan, kulit akan jadi sangat kering. Okay, you kena jaga dah. Yang ketiga, ini sangat serius. Badan kita akan membina lebih kolesterol kalau you tak cukup lemak. So ini saya sudah pecahkan mitos yang selalu doktor cakap, kalau you makan minyak-minyak, kolesterol naik. Okay, kenapa I cakap macam itu? Sebab badan kita, okay, 70% punya kolesterol, dengar baik-baik 70% punya kolesterol adalah dibina daripada badan kita. Dibina oleh liver kita, hati kita. Nampak tak?
So that's why kalau you makan punya minyak tak cukup, badan kita perlukan minyak tau. Sebab minyak ni dia membantu untuk metabolisme yang berbagai. Okay, badan kita memerlukan minyak untuk metabolisme. Okay, so kalau badan you tak cukup minyak, you makan tak cukup, badan you akan send satu signal bagi otak. Dia akan minta kita punya liver, hati kita untuk membina kolesterol. Keluarkan lebih kolesterol. Sebab you tak cukup. Badan you tak cukup. Dia akan keluarkan LDL. Nampak tak? Dia akan keluarkan kolesterol yang tak baik sehinggalah badan kita kolesterol terlalu tinggi. Nampak tak? So that's why hari ini ya, mitos adalah jangan ingat makan minyak dia akan jadi kolesterol tinggi. Tapi sebenarnya kalau badan you tak cukup lemak, badan you akan membina kolesterol yang lebih. Nampak tak? So that's why kena makan minyak, kena makan lemak yang secukupnya. Okey, macam mana makan? Okey, kalau hari ini kita perlu berapa minyak? You tu kan I cakap wah kena makan minyak, esok you terus pergi cari itu semua apa goreng, lekor goreng semua itu. Bukan bukan. Ini lemak yang baik lemak good oil. I cakap good oil. Okey, good oil yang bagus ni dia boleh membantu kita bina hormon, bina sel, okay, untuk stabilkan kolesterol badan kita, good oil. Okay, so berapa banyak kita perlu? Berapa banyak? Okay, so kita memerlukan setiap hari 30 ml punya good oil, minyak yang bagus. Okay, 30 ml ni ialah berapa banyak? Okay, adalah lebih kurang dalam 3 sudu. So that's why I nak tanya, ada tak kat sini yang memang ada makan minyak ikan ataupun ada makan minyak zaitun ataupun ada makan minyak yang lain seperti kelapa sawit, kelapa ataupun grapeseed oil, ada tak? Kalau ada, you tulis saya. Saya nak tengok siapa makan memang setiap hari ada makan. Tak kisahlah minyak ikan ke ataupun minyak zaitun ke, Magnora ada kan. So that's why saya sebenarnya Bel, selain daripada makan Arctic Sea Forever kan, minyak ikan forever, sebab kita tahu minyak ikan forever dalam memang sudah ada minyak zaitun dan juga minyak apa? Ikan, betul tak? Omega 3 dan juga omega 9. Okay, so selain itu saya juga ada makan minyak. Okay, seperti minyak zaitun. Okay, saya ada beli yang botol-botol minyak zaitun. Saya ada beli minyak kelapa sawit merah. Saya ada beli minyak grapeseed oil. Okay, so makan macam mana? Sebab apa saya nak makan? Sebab 30 ml ni banyak juga tau. 30 ml lebih kurang dalam 3 sudu yang nasi. 3 sudu nasi So that's why setiap kali saya makan nasi, you jangan minum macam ni tau. Sebab kalau you minum minyak macam ini, badan you tak akan serap minyak tu. Dia akan ikut najis keluar. Bye-bye, dia tak boleh nak serap. So macam mana nak makan minyak? So setiap kali saya makan nasi, ataupun sayur, ataupun lauk, saya siram ini minyak zaitun atas nasi saya. Dan saya makan sekali dengan nasi, dengan lauk sekali. So badan you boleh serap. Okay, selain minyak ikan, saya ada juga makan minyak macam ini. Okay, satu hari at least 2 hingga 3 sudu. Okay, ini sangat membantu untuk orang yang ada masalah fibroid, ketumbuhan, ataupun kolesterol tinggi. Okay, darah tinggi. Okay, kalau you ada masalah kardiovaskular, dia boleh membantu untuk anti radang. Terutamanya orang macam saya yang ada eczema. Kulit kita selalu sensitif, selalu radang punya. Kita kena kekalkan badan kita dalam keadaan yang stabil. Kita perlukan minyak yang bagus untuk kekalkan anti radang. So itu sebabnya saya makan macam ini. Okay, nampak tak? So siapa boleh faham setakat ini? Ada soalan tak? Ada soalan tak? Setakat ini. Kalau ada soalan, you boleh type terus dalam chat room. Saya nampak saya boleh balas terus nanti. Okay. So that's why 3 sudu at least 2 hingga 3 sudu. Macam ni you makan. So memang you akan nampak kulit you punya kolesterol level memang sangat-sangat okay punya. Kalau lemak dari santan pun okay. Tapi you kena jaga kuantiti.
Sebab santan punya lemak tu memang dia sangat tinggi juga So that's why you tak boleh kata oh setiap hari makan masak itu kari ikan, kari letak santan banyak sangat. So ini yang I cakap ini ialah bukan santan tau. Ini yang I cakap ialah kelapa, minyak kelapa yang memang kelapa yang panggil macam mana yang orang jual satu botol-botol minyak kelapa tu. So itu boleh campur dalam nasi makan. Kalau santan memang kena kawal. Minyak kelapa dara. So kalau santan memang you kena kawal, tak boleh everyday punya. Itu memang terlalu tinggi sangat. Okay, kena jagalah. Okay, so that's why ramai juga bila tanya ini lemak ramai juga suka tanya minyak nyo. Suka tanya, kalau macam ni telur boleh makan berapa biji sehari? Sebab saya memang suka gila telur punya. Saya memang hantu telur. Siapa sama dengan I? I bagi tahu you, ramai orang rasa itu telur kuning dalam telur kuning tu, ramai orang rasa kolesterol tinggi. I nak bagi tahu you sebenarnya tidak. Telur kuning merupakan khasiat yang paling best dalam dunia ni. Dia memang mengandungi khasiat yang sangat tinggi, terutamanya lecithin, dan dia boleh membantu kawal kolesterol level kita. Okay, so that's why bila you makan telur, you makan seluruh biji, you jangan buang itu telur kuning tau. So itu memang sangat khasiat punya, dan dia memang senang hadam khasiat dalam telur tu. Okay, memang satu makanan yang sangat bagus lah. So that's why kalau orang yang you tengok dalam chat ini, so I ada tuliskan satu hari boleh makan berapa banyak telur. So you boleh ambil ini sebagai rujukan lah. Kalau macam kita sekarang usia 30 lebih, satu hari maksimum 3 biji. So bila usia meningkat sikit, satu hari 2 biji. Kalau naik lagi, satu hari sebiji tu okey lagi. Okay? Okay, lepas tu I nak share jugalah cara untuk nak memilih minyak. Kan macam tadi Bel cakap saya ada makan minyak zaitun. Kan macam mana kita nak memilih minyak? Sebab di pasaran kan banyak sangat minyak jual. Minyak zaitun pun macam-macam, betul tak? So kadang-kadang kita tak tahu nak beli minyak zaitun yang mana satu. Kan, betul tak? Ada yang mahal, ada yang murah, betul tak? So ini saya ada bagi satu guideline macam mana kita nak memilih. Okay, tak kisah apa brand, tak kisah mahal ke murah, yang penting 3 poin ini you ingat, 3 poin ini you salin Kalau you nak beli minyak zaitun ataupun grapeseed oil ke apa-apa minyak kan, so you kena tengok yang paling penting dia tak boleh ada tulisan kat label tu refined. Okay, kalau dia refined tu, dia sudah difilter kan. Refined maknanya dia dah filter. So kalau dia dah filter, maknanya khasiat-khasiat mineral dan mineral dan vitamin dalam minyak tu, dia sudah filter tau. Maknanya minyak tu sudah tak ada khasiat. So kalau you nampak itu minyak, tak kisahlah you beli minyak untuk nak masak ke, nak goreng ke, kalau you nampak botol tu, dia ada tulis refined, you jangan beli. Okay, no refined ya. Yang kedua, no blended. No blended maknanya dia suka campur dengan berbagai jenis minyak. You boleh nampak sekarang banyak brand punya dia tulis apa? Satu botol dia ada minyak itu matahari. Lepas tu ada campur minyak kacang. So nampak tak? So bila dia sudah campur maknanya khasiat dia kan sebenarnya sudah tak tinggi tau. Dia tak akan guna minyak yang bagus untuk campur bagi you. So kalau you nampak blended ataupun you nampak satu botol tu ada itu matahari, apa panggil bunga matahari campur minyak kacang ke, itu campur punya, you nampak campur, you jangan beli terus. Minyak jagung campur ke, jangan, you jangan beli. Okay, boleh faham tak? Okay, yang ketiga point, kalau boleh jangan beli yang dalam botol plastik. Memang susah nak cari sikit kan, betul tak? You kena pergi cari yang memang dalam kaca. Okay, kalau you letak itu minyak dalam plastik sebenarnya minyak akan larut. Okay, itu plastik akan larut dalam minyak.
So that's why plastik sebenarnya ialah salah satu kita panggil hormon persekitaran dan dia akan mengganggu kita punya hormon dan dia boleh menyebabkan kanser juga. Okay, so partikel plastik tu dia memang tak bagus untuk badan kita. So that's why kalau you nak memilih minyak untuk nak makan bersama nasi, macam Bel tadi, saya makan nasi, saya siram dengan minyak kan. So saya punya minyak tu saya memang pilih yang tak ada refined, yang tak ada blended dan juga jangan letak dalam plastik. Betul. Okay, so boleh faham So ini ialah 3 poin yang sangat penting bila you memilih minyak. Okey, yang kedua saya nak share adalah cara untuk memilih butter. Okey. So ini sangat-sangat penting. Sekarang saya masih lagi ada nampak kawan-kawan kita menggunakan margarine ataupun butter olive oil ataupun butter yang kelapa sawit. So itu semua adalah trans fat. Itu ialah lemak yang tak bagus. Okay, yang tak ada kualiti punya. So jangan beli dah margarine itu brand jangan cakap lah. Okay, itu semua adalah trans fat, lemak yang tak bagus tau. So macam mana you pilih? So senang sahaja, tak kisah apa brand pun. Sebenarnya sangat murah je. Okay, macam you tengok kan, you tengok ingredients dia, simple je. You hafal ini. Kalau you nampak itu butter, dia ada tulis 80% milk fat. Nampak tak? Pasteurized cream. 80% milk fat minimum, at least 80% milk fat. So ini bermakna ini merupakan satu butter yang okey. Nampak? Kalau you nampak ini butter macam ini tulis punya you beli. Ini butter boleh guna untuk masak, untuk sapu roti, you nak buat kek ke, you nak buat biskut ke, ini ialah lemak yang bagus. Nampak tak? Okay, sebenarnya harga dia tak mahal tau. Dia satu biji macam ini saya beli untuk sapu roti kan, RM10 lebih je. Ada yang 15 lebih, 16 lebih macam tu. Sebenarnya tak mahal punya. Okay, beli yang ini, macam ini untuk sapu roti. Jangan beli yang trans fat. Trans fat tu macam mana? Okay, I tunjuk you macam mana ialah butter trans fat. Yang ini you jangan beli dah. Okay, you tengok kat bawah, nampak tak? Minyak kelapa sawit. You nampak first ingredient dia, minyak kelapa sawit. So ini butter, harga dia pun tak mahal. Kurang daripada RM10. 6-7 ringgit macam tu. Sebenarnya you tambah RM5 kan, you sudah dapat satu butter yang sangat kualiti. Nampak tak? So that's why kalau you next time nak beli butter tu, you tengok ini. Okay, jangan beli yang ini. So ini memang KO jangan beli tau. Boleh faham So kalau sampai sini boleh faham, bagi saya satu yes. So I tahu you faham. Boleh faham yang buat kek tu kan? Ya, betul. So ada juga kawan-kawan kita masih lagi beli macam ini punya buat biskut, buat kek. Sebenarnya memang dia sangat sedap, sangat wangi. Tetapi memang tak bagus sangat untuk kesihatan dan dia memang akan buat you badan memang gebok punya trans fat ni. Ya, okay? So jangan beli dah ya. Okay, faham Okay, bagus sekali. Okay, so that's why Forever punya minyak. So daripada Forever pun ada minyak juga. Itu sebabnya kenapa saya suka sangat Arctic Sea Forever. So I ingat lagi masa saya eczema satu badan, radang satu badan, kulit bersisik. So saya memang satu hari makan 6 biji Arctic Sea sehari. Dia sangat-sangat bagus untuk anti radang badan kita. Dan kalau you ada masalah kolesterol tinggi, darah tinggi, memang saya sangat galakkan makan minyak ikan daripada Forever. Sebab apa? Sebab kan you tengok kan yang ini Dr. John Delbert. Dia merupakan founder of Omega 3. Okay? Maknanya dia yang jumpa Omega 3 ini tau. Dia yang terokai dan dia jumpa Omega 3 ini dan dia dapati ini Omega 3 daripada ikan, sumber ikan, dia boleh membantu untuk stabilkan kolesterol level kita. Dia merupakan sumber good oil, lemak yang bagus untuk badan kita. Okay, bila good oil badan kita cukup,
baru kolesterol badan kita akan stabil. Badan kita tak bina lebih kolesterol keluar. So that's why Forever Living kan, bila dia launchingkan Arctic Sea ini kan, you nampak tak? Dr. John Delbert dia datang ke Forever punya Global Rally untuk launching Arctic Sea. Sebab apa? Sebab Arctic Sea Forever kan, bukan minyak dari ikan daripada ikan biasa. Dia daripada ikan kutub utara. Kutub utara kita tahu memang tempat salji, betul tak? Tak ada pencemaran langsung. So that's why sana punya laut tidak dicemar dengan itu heavy mercury, betul tak? So that's why sumber ikan yang Forever guna adalah daripada kutub utara, sumber ikan yang paling-paling bersih. Dan yang paling best adalah ikan ini kan, dia boleh duduk di bawah salji 3 hingga 7 meter ke bawah. So that's why ikan ini kan, dia punya kandungan oksigen dan juga omega 3, lemak yang bagus ni sangat-sangat tinggi. Okay? Dan Forever dia campur sekali dengan minyak zaitun untuk kita supaya dia stabilkan dua-dua ini sumber dan dia tidak membebankan kita punya masalah kardiovaskular. Ya, nanoplastik. So dalam kita punya plastik, tak kisahlah apa plastik pun ada dia punya particular plastik dia. Tak kisah you punya plastik apa kategori. Okay? Termasuk juga Forever Living punya aloe vera gel botol kuning kita pun plastik, betul tak? Tapi itu plastik yang kualiti lebih bagus. So that's why bila kita guna botol Forever Living untuk isi air, saya selalu cakap jangan guna sampai berbulan-bulan. Kalau boleh, you memang setiap bulan tukar itu botol plastik. Okay, untuk isi air. Nampak tak? Okay. So balik ke sini Okay, so Arctic Sea Forever. So that's why you tengok kan sebenarnya sekarang ramai orang yang memang sering kena COVID, ramai yang memang kena stroke. Betul tak? Ramai orang yang kena stroke. Okay, so that's why you tengok dalam akhbar ini dia cakap apa, setiap 1 jam sudah ada 5 orang kena stroke di Malaysia. So you tengok kita duduk sini sudah half an hour, betul tak? So sudah hampir 3-4 orang kena stroke di luar. So that's why kenapa kena stroke? Sebab minyak yang bagus tak cukup. Badan you membina terlalu banyak kolesterol. Nampak tak? So itu sebabnya hari ini kalau you sudah ada ini ilmu, you rasa penting tak? You kena bagi tahu you punya kawan kena makan minyak. Sebab apa? Supaya badan you tak membina kolesterol yang lebih. Ini merupakan khasiat-khasiat daripada Arctic Sea Forever Living. Okay? Yang membezakan minyak ikan Arctic Sea dengan luar punya adalah kita memang mengandungi minyak zaitun sekali. Okay? Minyak yang paling bagus di laut, minyak ikan. Minyak yang paling bagus di darat, minyak zaitun. So minyak ikan kita mengandungi EPA dan DHA iaitu omega 3. So bila dia campur sekali dengan vitamin E, dia punya khasiat boleh dikekalkan dalam kapsul itu. Okay? Dia boleh antioksidan. Dia tak senang sejak khasiat dia. Okay? Dan dia boleh mengurangkan risiko penyakit kardiovaskular, sakit jantung, penyakit kudis, penyakit kulit yang lain macam eczema. Okay? Dan dia sangat bagus untuk kita punya IQ, otak. Sebab apa? Jadi kita dah cakap lemak merupakan sumber utama tenaga untuk otak kita. Okay? So sebenarnya minyak yang bagus, dia akan memberikan satu bahan mentah yang bagus untuk kita punya kesihatan otak kita. Nampak tak? Okay? Untuk mata kita, untuk saraf kita. Okay? Mengurangkan keradangan, bengkak, sakit dan penyakit seperti eczema, rheumatoid arthritis, sakit sendi. Okay? Dan dia boleh mengawal berat badan. Nampak tak? Dan boleh menseimbangkan hormon kita. So itu sebabnya setiap hari memang kena makan minyak ikan Arctic Sea ni. Okay, so sehari kita makan berapa biji? Ini soalan yang selalu suka tanya. So you tengok satu botol kan, 60 biji. 60 biji ni memang untuk satu orang, 1 bulan punya kuantiti. So kalau you jenis yang memang tak ada kolesterol tinggi, kulit cantik, tak ada masalah penyakit apa-apa, so you hanya untuk makan untuk nak jaga kesihatan,
satu botol ni untuk you sebulan. Maknanya satu hari 2 biji. Nampak? So kalau you ada masalah kolesterol tinggi, darah tinggi punya, yang tak ada makan ubat cair darah, you satu hari you boleh makan sampai 4 hingga 6 biji. Bergantung kepada you punya masalah kesihatan. Nampak tak? Okey, kalau orang yang kencing manis pun sama. Bergantung kepada tahap kesihatan anda. Tahap maksimum satu hari 6 biji. Okay, maksimum satu hari 6 biji. So that's why Bel memang masa eczema saya makan 6 biji. Masa kena COVID pun saya makan 6 biji. Sebab badan kita radang. Okay, so next kita tengok lagi. Okay, sumber nutrisi yang kedua. Okay, yang kedua adalah apa? Adalah air. Okay, so yang tadi tu okay ya, lemak part pertama, lemak ada tak soalan? Tak ada soalan ya? Okay, kalau ada soalan you tulis. Okay, so part yang kedua ni air. Air, tadi dah cakap lemak, sekarang ialah air. So air ya, merupakan sumber yang sangat besar dalam badan kita. Dia 70% tau dalam badan kita. Sangat banyak, betul tak? So kita tengok kalau kita badan tak cukup air, apa akan berlaku? You rasa apa akan berlaku kalau you punya badan tak cukup air? Pertama, you tengok adalah kita akan jadi gemuk air. Okay, kita akan jadi gemuk air. So badan you kalau tak cukup air, badan you akan jadi satu tangki. Dia akan jadi tangki tau. Dia akan jadi satu tangki. Okay, dan badan you akan kurang berpeluh. Bila badan you minum air tak cukup, badan you kurang berpeluh. Okay, dan kedua, you akan kurang kencing. So badan you akan jadi satu tangki untuk simpan air. Dia tak nak air tu keluar sebab you tak minum air. So dia nak simpan air tu. So air tu dia akan simpan kat mana? Dia akan simpan dalam kita punya badan tisu-tisu semua ni. Dia tak akan simpan dalam kita punya pundi kencing. Nampak tak? Dia tak akan simpan dalam pundi kencing. Dia akan simpan dalam badan you. Itu sebabnya kalau orang yang selalu minum air tak cukup, you memang akan jadi gemuk air. Okay, gemuk air. Okay, kalau you minum air tak cukup, kedua apa berlaku? Darah you akan jadi sangat pekat. So itu sebabnya bila you pergi uji darah, you pergi cek darah, you punya kandungan sodium, you punya uric acid, you punya kolesterol akan tinggi. Akan tinggi punya. Kalau you selalu jenis yang memang tak suka minum air, tak cukup punya minum, memang you punya ini kandungan semua ni akan sangat tinggi. Dan badan you memang senang jadi itu crystallize. Kalau you banyak uric acid yang tinggi, you badan senang crystallize jadi gout, sakit gout. Okay, kat sendi-sendi sakit. Okay, so that's why dia akan menyebabkan tekanan darah automatik akan tinggi lah. Nampak tak? Itu sebabnya kalau you ada masalah darah tinggi, you kena check sama ada you minum air tak cukup ke tidak. Ini salah satu punca. Okay. Yang ketiga, kalau tak cukup air, you akan membebankan buah pinggang you. Ini salah ejaan, buah pinggang. Okay. You imagine you sekarang tak cukup air. Macam itu rumah tak datang air. Rumah you tak ada air datang. Okay? Rumah tak ada air datang. Lepas tu you punya badan, you punya rumah ada filter air, betul tak? You tengok kan, bila tak ada air datang, itu bila air datang semula, itu filter water datang semula punya air kan dia sangat kotor, betul tak? Itu macam you punya filter water dia akan jadi macam sangat beban tau, macam filter itu tanah liat. You punya air tak cukup, you punya darah sangat pekat, macam tanah liat, macam tanah liat. So you punya filter akan rosak lah. So lama kemudian, lama you tak jaga, tak minum air lama-lama bertahun-tahun kemudian apa berlaku? Filter sudah rosak, buah pinggang sudah rosak, kena dialisis. Sudah masuk stage 1, 2, 3, you tak pergi cek darah, you tak tahu. Sampailah stage yang kelima, so you kena pergi dialisis dah. Sebab filter air you sudah rosak. Sebab you tak bagi dia air.
Nampak tak? You tak bagi dia air macam mana, darah you sangat pekat macam mana, dia nak filter dengan bagus. Nampak tak? So that's why kena jaga. Okay? Kena jaga. Okay? Air masuk kurang, air manis lebih. Okay. You tengok air tak cukup tak boleh. Air kalau terlebih pun tak boleh. Kalau air terlebih apa akan berlaku pula? Okay? Okay, pertama, kalau air terlebih, you mungkin akan berlakunya toksik air. Ini toksik air boleh mati orang tau. So, kena jaga-jaga. Macam mana akan berlakunya toksik air? Okay? Macam mana berlaku? So, bila you toksik air, you punya buah pinggang akan jadi beban. Sebab apa? Dia nak filter dengan banyak. Dia nak filter dengan banyak. You punya darah sangat cair. So, bila you punya darah sangat cair, itu air akan masuk dalam sel you. Sel darah merah, dalam sel otak. So, bila you terlalu banyak air, itu sel sudah masuk dengan penuh dengan air ya. Itulah berlakunya toksik air dan dia boleh membagi maut punya. Boleh mati punya tau, jangan main-main. So, macam mana jadi toksik air? Okay, kalau you jenis orang yang suka sangat minum air ya, bukan minum slow-slow macam tu. Macam minum air gulu-gulu macam itu, macam tuang itu tangki macam tu. Macam mana? Kalau you 1 jam, kalau you dalam 1 jam, you minum air lebih daripada 1 liter. Habis 1 tangki, satu botol. Botol kuning tu 1 liter kan. You 1 jam habis. Dan you buat benda ni 3-5 kali dalam beberapa hari. Dalam 1 hari tu, you buat 3-5 kali macam tu. So, you kemungkinan besar akan jadi toksik air. You akan mati punya tau. You jangan main-main. So, that's why kalau you nak minum air, saya tak galakkan 1 jam 1 liter. Tak boleh lebih. Tak boleh lebih 1 liter dalam masa 1 jam. So, that's why you kena jaga-jaga. Jangan main-main, betul tak? Tahu tak? Okay? So, sampai sini okay ya. So, that's why tak cukup tak boleh. Lebih pun tak boleh. So, berapa banyak adalah cukup untuk badan kita. So, senang saja. You guna formula ini, you hafal. Okay, you hafal formula ini. Okay, you guna berat badan you. Okay, guna berat badan you dan you darab dengan 33. Semua orang boleh buat sekarang. Berat badan you. Contohnya berat badan saya sekarang 48 kg. 48 kg you darab dengan 33. So, saya 1 hari saya perlukan 1584 ml air. Nampak tak? Lebih kurang dalam 1006 ml, betul tak? So, saya, Bel, perlu 1006 ml. So, you kira you perlu berapa? Guna berat badan you, darab dengan 33. Setiap orang lain punya. Okay? So, kalau you punya badan, okay? Perlukan 1006, saya perlu 1006. Okay. Contohnya hari ini ya, saya makan durian. Contohnya Bel, hari ini makan durian. Ataupun saya makan biskut 1 bungkus. Ataupun saya makan kek. Ataupun saya makan keropok lekor. Nampak tak? Ini benda yang panas. Betul tak? Keropok lekor lah, durian lah. Ini benda yang panas, betul tak? Biskut, kek, ini benda yang panas. So, bila dalam 1 hari you makan benda yang panas, you kena pandai-pandai. You kena sendiri add on. You kena tambah 300 hingga 500 ml ekstra air. Baru cukup. Kalau tidak, you akan panas. You mungkin akan pecah ulcer, sakit tongsa, sakit kerongkong. Nampak tak? Tak cukup air. Jadi kering, jadi panas, sakit kepala. Ramai orang suka sakit kepala punya. Suka sakit kepala lah, pening lah, tongsa lah, ulcer lah, sakit tekak lah. Ini tak payah cakap banyak, mesti tak cukup air punya. Kan, makan benda yang panas dan you tak minum air yang cukup. So, badan you panas lah. Okay, so nampak ini kopi dengan teh tak kira tak boleh campur sekali tau. Kalau you minum kopi, you minum teh, ini adalah minuman yang boleh menyebabkan you lagi keluar air. Then you kena tambah lagi air. Sebab kopi dengan teh dia akan buat you kencing banyak.
So you kena tambah balik air. Okay? Okay kan? Simple kan? Aloy. Apa macam? Okay. Okay, so last kali saya akan share, okay, 3 sebabnya kenapa orang sembelih. So that's why lain kali ya, kalau ada pelanggan ke, ataupun kawan-kawan ke, anak-anak saudara ke, tanya you, saya sembelit lah. Macam mana nak settle sembelit ni? Senang je, you tanya dia 3 soalan. Air minum berapa banyak sehari? Berapa berat you? So you ambil berat badan dia dan you tanya dia, you minum sehari berapa banyak air? So you kira, you tanya dia, cukup tak air you sehari? Tak cukup. Itulah sebabnya sembelit, kan? So you sudah tahu punca dia. Yang kedua, soalan you tanya dia, satu hari makan berapa mangkuk sayur? Sehari makan berapa bahagian buah-buahan? You tanya dia. So bila dia cakap, oh sayur adalah timun 2 keping sehari. Kan? So memang tak cukup mah. Itu serat fiber memang tak cukup. Kan? Itu sebabnya you punya usus tak boleh bergerak. Kan? Itu serat macam itu penyapu tau. Penyapu, dia nak sapu itu kotoran keluar. So kalau badan you tak cukup penyapu, macam mana dia nak sapu itu najis keluar? Kan? So berapa banyak serat you perlu? You perlu at least 3 mangkuk sayur. 3 mangkuk macam ni ya. Lepas tu 2 bahagian buah-buahan. So jumlah dia jadi 5 bahagian. Baru kiranya cukup punya serat. Nampak tak? So kalau you punya serat cukup, air pun cukup. Wah, memang banyak makan sayur. 5 bahagian sayur, air kosong pun memang cukup punya. Tapi ya masih lagi tak boleh nak buang besar. Masih lagi sembelit. Okay, punca dia mesti yang ketiga. Punca dia mesti yang ketiga adalah dia punya usus sudah malas. Sudah mati. Dia punya saraf-saraf dia sudah malas, tak mau bergerak. Sudah tak nak gerak dah. Itu sebabnya kenapa dia punya najis tak nak keluar. Walaupun air sudah cukup, fiber sudah bagi cukup. Itu sebabnya kadang-kadang ramai yang sembelit kan. Kita bagi dia aloe vera gel. Kan, kita bagi aloe vera gel 1 botol tau. 1 botol bagi dia minum 1 hari habiskan. Lepas tu kita minta minum air kosong yang banyak. Biasanya orang yang sembelit, dia ambil aloe vera gel yang banyak, air kosong yang cukup, dia akan boleh lawas. Dia boleh lawas. Sebab dalam aloe vera gel, dia ada air dan dia juga ada serat. Dia ada penyapu dia. So, dia boleh buang besar. Tetapi ada segolongan orang, kita bagi 1 botol 1 hari, lepas tu air kosong pun cukup dia minum tau. Masih lagi tak boleh nak buang besar. Masih tak boleh buang besar. Adalah sebab ketiga. Usus dia punya saraf, dia sudah mati. Dia sudah malas nak gerak dah. Dia tak nak gerak dah. Saraf dia sudah malas dah. Dia tak nak gerak dah. So, that's why golongan jenis ini kan, dia minum sebotol sehari pun tak boleh nak lawas. So, apa you perlu buat? So, you perlu ajar dia untuk massage urut dia punya perut. Kena rajin urut perut dia supaya activate balik dia punya saraf tu. Dia punya usus untuk keluar, untuk bergerak. Yang kedua, you boleh tambah minyak ikan, minyak zaitun, iaitu kita punya Arctic Sea. So, dia memang sangat bantu juga untuk kalau you ada sembelit, minyak Arctic Sea you tambah sekali kan, memang dia boleh bantu untuk lawaskan. So, that's why ini merupakan 3 punca utama jika kalau ada kawan-kawan yang sembelit. Okay? So, boleh faham? Okay, ada soalan ni. Kalau sehari tak dapat ambil semangkuk sayur, ganti produk sesuai apa? Okay, simple. Macam saya kan. Saya 1 hari saya cakap jujur 1 hari memang 2 mangkuk sayur. 2 mangkuk sayur dan juga 1 buah je saya boleh makan. 1 buah. So, saya dapat 3 bahagian je. Kadang-kadang saya 2 jenis buah lah. Apple, tengah hari, malam saya makan orange. 2 jenis lah. Kadang-kadang saya tak sempat. Saya hanya 2 sayur, 1 buah. So, nampak tak? 3 je saya dapat. So, memang tak cukup kan? So, kalau you tengok saya makan tak cukup kan?
Kalau lama-lama saya setiap hari memang tak cukup kan, apa akan berlaku dulu? Apa akan berlaku dulu? Sembelit ini kes kecil. Sembelit kes kecil lagi. Kes besar adalah kita mungkin senang nak dapat kencing manis. Kita senang nak dapat masalah penyakit kardiovaskular, sakit jantung. Nampak tak? Usus kita mungkin akan sangat-sangat kotor. Nampak tak? So that's why kalau saya tak cukup, saya masih lagi perlu 2 kan. So you boleh minum apa? You minum 2 gelas aloe vera gel. So saya memang setiap hari 2 gelas. Tengah hari sekali, malam saya sekali. So aloe vera gel campur air itu untuk saya. Satu bahagian serat dah untuk saya. Nampak tak? So itu boleh untuk gantikan kalau memang tak cukup. Kalau jenis orang yang memang najis selalu keras punya, ada tak? You selalu hari-hari kena meneran. Macam buat kungfu dalam toilet punya. Sampai you punya puntut sudah merah, buasil, sakit. Betul tak? Sebab najis itu terlalu kering. So kalau najis terlalu kering, you minum aloe vera, Arctic Sea dan you boleh campur Forever Fiber. Forever Fiber dia boleh melembutkan najis. So you akan perasan bila you minum Forever Fiber, dia boleh memang make sure you punya najis dalam you punya usus kan lembut tau, dia tak kering. So dia lembut dan dia keluarkan dengan cepat. Okay? Berapa ml air aloe vera? So biasanya saya setengah gelas macam ni. Setengah gelas lebih kurang dalam, saya tak suka lah. Setengah gelas lebih kurang dalam 200 ml. Macam tu. 100 setengah, 200 ml macam tu. Okay? Satu gelas you campur air lah. Okay? So kalau selalu kembung perut, banyak angin ke dalam perut, macam mana? Banyak angin maknanya you makan terlalu laju. Makan terlalu laju ataupun makan cakap. Banyak faktor yang menyebabkan you banyak angin tau. Masuk angin dalam badan. So aloe vera gel, minyak ikan memang boleh membantu. Okay? So selain itu memang kalau you selalu banyak angin punya orang, you memang kena makan tepat masa. Dan bila you makan swab yang pertama, you nak makan dah. You swab pertama tu you pilih makanan yang paling keras. Contohnya dalam pinggang you ada nasi, najis pula. Nasi ada sayur dengan ayam. Okay? You pilih yang paling keras, iaitu ayam. Okay? Ayam you ambil, you makan dan you gigit 30 kali. You kunyah 30 kali. Kunyah 30 kali, baru you telan. Dia boleh mengurangkan masalah gastrik ataupun perut kembung. Okay? So ada lagi tak soalan? Okay tak hari ini? Siapa rasa memang banyak dapat ilmu hari ini? Siapa rasa best punya? Cuba bagi tulis sikit. Best. Kadang-kadang eczema perlu sangat. Sangat-sangat perlu. Asalkan you punya anak sudah seumur ke atas, dia sudah boleh makan sendiri Arctic Sea tu. You cucuk, pecahkan, you bagi dia hisap itu minyak Arctic Sea. Kalau dia masih lagi baby kurang daripada setahun, kalau you menyusu anak, kalau you menyusu anak punya, you kena, mak dia yang kena makan Arctic Sea tu. Mak dia makan Arctic Sea, dia menyusu bagi ke baby. Memang sangat bagus. Ada soalan lagi tak? Saya tak nampak banyak soalan hari ini. Pandai ya semua? Okay? Okay, kalau ada soalan boleh tanya. Okay. So memang simple. Hari ini punya nutrisi 2, iaitu lemak dan juga air. Okay, so kalau you betul-betul faham kan, sebenarnya senang saja, betul tak? Kita nak jaga kesihatan. Berapa air you perlu. Lepas tu kalau you nak memang kulit cantik, hormon pun comel,
ingat kena makan minyak yang bagus, good oil, okay? Lepas tu tadi pun Bel sudah ajar cara untuk memilih minyak, cara untuk memilih butter, okay? Lepas tu kita sudah belajar cara untuk kira berapa banyak air yang you perlu sehari. Okay, ada lagi soalan. Itu produk Field of Green tu untuk apa? Field of Green dia adalah untuk orang yang tak suka makan sayur. So dalam Field of Green tu dia ada beberapa jenis sayur-sayuran. Okay, so kalau you jenis yang memang tak suka makan sayur, you nak tablet punya, you boleh pilih Field of Green. Okay, kalau you nak jenis yang dalam air, you boleh pilih super green. Itu super green adalah campur air, shake punya. You campur air minum. Itu dalam ada 20 jenis buah-buahan dan sayur-sayuran. So itu lagi power. So kalau you jenis yang memang tak suka makan sayur, tak cukup antioksidan, so you boleh pilih lah super green itu. Okay? Boleh ulang balik tak bahagian lemak? Boleh. Nanti you tengok balik I punya YouTube. Saya akan share dalam YouTube saya. So nanti Kak Rokia boleh tekan saya punya YouTube link, okay, Campbell Tray, dan you boleh tengok semula. Okay, you nak tengok 1000 kali pun boleh. So hari tu kita ada cakap pasal episod pertama, karbohidrat dengan protein. So you all pun boleh pergi tengok dalam YouTube saya. Okay, ada yang buah sil boleh makan super green tak? Boleh, boleh. Super green boleh makan. Okay, okay, okay. So rasanya tak ada soalan dah kan? Ben. Ya saya. Siapa di sana? Iza. Kalau yang dah kena stroke tu kita kena dapatkan disebabkan apa tak dapat minyak yang baik dengan apa dia badan tu dia bina kolesterol. Macam tu ke? Macam mana tadi? Kalau kita orang yang sudah stroke kan sebenarnya banyak punca yang menyebabkan dia stroke. Bukan semestinya minyak. Tetapi kebanyakan orang kalau memang dia jenis yang tinggi, okay, dan you tanya dia ada tak makan minyak yang bagus? Biasanya memang tak ada. So that's why memang you boleh share kepada dia untuk mengelakkan stroke. Okay, sekarang kita bukan cakap you sudah stroke you kena makan. Kita sekarang ialah sihat, kita kena elakkan dulu. Okay, so that's why kita boleh share ke dia untuk amalkan minyak yang bagus dalam kita punya pemakanan. Supaya kita kekalkan okay, sumber minyak yang bagus dalam badan kita cukup. So badan kita tidak akan membina kolesterol yang lebih. Nampak tak? Nampak tak? Itu kaitan. Kalau minyak yang you makan cukup, badan kita tidak akan bina kolesterol lebih. Kalau you makan punya tak cukup, dia nak guna minyak tau. Badan kita nak guna minyak. Nak buat hormon, nak buat sel, nak metabolisme. Tapi you makan tak cukup. So dia buat apa? Dia suruh otak dia panggil dia punya hati liver untuk buat kolesterol. Lemak, minyak. Nampak tak? So bila terlalu banyak, over sangat, dia akan jadi benda yang tak bagus lah dalam badan kita. Macam itu. Okay? So dia memang berkaitan macam tu. Minyak yang baik, omega 3, omega 9, omega 6 tak baik ya. Dia bukan tak baik lah. Dia kalau kita terlebih tu tak baik lah kan. Betul tak Dr. Fahad? Kalau terlalu lebih dia akan jadi satu keradangan. Omega 6. Okay? Kalau najis campur darah. Najis campur darah. Aku tengok siap. Najis campur darah tak sesuai ambil aloe vera gel ke? Ada asid. Okay. Kakak, you tengok kalau najis you campur darah, okay, you kena sangat hati-hati. You kena pergi ke hospital, pergi buat scope. You pergi buat scope, tengok sama ada dalam you punya usus sudah ada buasil. Sudah ada ulcer kat dalam. Okay, biasanya kalau you punya najis keluar, dia sekali dengan itu darah, adalah bermaksudnya usus dalam you sudah ada buasil. Ada orang buasil kat puntut. Betul tak? You sentuh, you masa you cuci, you sentuh puntut you, dia ada buasil daging tu. Itu kat luar. Itu you boleh nampak. Kalau badan you panas, najis you kering, puntut you
sakit lah, dia keluar masa tu sakit kan, dia sudah luka kan, dia akan berdarah, dia akan menitis air. Tetapi kalau najis you, dia dalam najis, atas najis, ini najis you, ini najis you ada darah. Okay, ini memang bahaya punya. Okay, memang kena pergi buat scope, pergi cek sama ada dalam usus you ada masalah tak. So kalau tak ada, baguslah. Okay, kalau ada tu, then at least you tahu awal, you boleh cegah dia daripada jadi semakin teruk. Okay, jangan jadi semakin teruk, jadi kanser usus, macam tu. So memang kena jagalah. Okay, so memang kena jaga, kena cek dulu. Okay, pergi buat scope. Okay. Kalau baby kuning, apa bagus untuk bantu? Okay, kalau baby yang kuning, sebab baby lagi kan, so memang selain daripada apa yang doktor boleh buat, pergi itu lampu lah, semua tu kan. So kita pernah ada seorang testimoni, dia sharing lah. Ini ialah atas orang, dia percaya ke tak percaya. So testimoni ini dia memang baby tu memang sangat kuning. Dia memang risau sangat dah, memang kuning tinggi sangat. So apa dia guna? Dia guna madu forever. Madu forever yang sangat pekat tu kan. So dia ambil sebesar beras, sebiji beras aja, letak kat bibir baby tu. Letak kat sapu kat bibir dia. So dia jadi okey. So ini adalah sharing daripada dia lah. So atas you berani nak guna ke tidak. Sebab ada orang memang dia takut, sebab ada orang cakap baby kan tak boleh nak guna madu ke apa kan. Tapi ini salah satu testimoni lah. Okay, so I nampak tak ada dah soalannya. Okay, tak ada soalan dah. So I haraplah hari ini memang memberi manfaat lah kepada anda semua. Okay, ada tak memberi manfaat? So kalau ada tu, nanti you dah dapat YouTube link, you boleh share bagi kawan-kawan ya. So I rasa sampai sini saja. Fatih nak tanya cepat. Nak tanya apa? Nak buka mic pun boleh. Nak buka mic ke nak type? Orang darah kuning. Darah kuning? Macam mana nak darah kuning? Tak faham darah kuning. Tak pernah dengar darah kuning. Tak ada. Penyakit darah kuning tak pernah dengar lagi. Tak jing lagi. Nanti you tanya dia dulu, apa benda darah kuning? Lepas tu bagi tak aku. Darah kuning ke apa? Platelet. Platelet tinggi. Dia sejenis, dia doktor panggil penyakit kurang darah kuning. Apa tu nama dia platelet. Platelet dia kurang ke? Dia kurang. Dia orang cakap macam mana? Dia penyakit kurang darah kuning. Platelet kurang. Platelet kurang sebab platelet adalah gam dalam badan kita. Dia ialah gam. So gam maknanya kalau kita luka kan, platelet tu dia keluar untuk gam kan, untuk tutup luka kita segera supaya darah kita tak. Ya, dia mudah lebam. Dia memang kalau terlanggar dia memang kulit dia akan jadi lebam. Lepas tu dia memang tak ada ubat. Doktor cakap dia tak ada ubat sebab dia macam antibody dalam diri dia tu macam mana ni? Saya nak dengar pun tak pandai. Platelet kurang ke platelet lebih ni? Kalau dia senang lebam, I rasa platelet lebih kan? Ada tak yang tahu? Dr. Fahar ke, Lily ke? Saya pun lupa. Kalau dia senang lebam sama ada dia lebih ataupun kurang. Memang tak ada ubat punya. Kalau rasanya kurang lah. Kalau lebih dia ada akan jadi kita darah sangat pekat. Thrombotophenia, platelet kurang kan? Banyak punca. So apa yang boleh dibagi Dr. Farah? Ada tak cadangan? Saya tak pernah ada case macam ini. Platelet kurang. Dia jadi senang kalau dia tak boleh nak luka. Kalau dia luka, nanti darah tak berhenti. Luar dengan dalaman. So that's why dia memang kena jagalah. Kalau betul. untuk dalaman, senang berdarah jika luka, tak boleh berhenti.
senang lebam, susah nak berhenti. So apa perlu bagi ya Dr. Farah? Ada tak apa-apa cadangan? So dia kena jaga dalaman kesihatan dia supaya dalaman dia tak ada luka. Dia tak senang nak luka. Antioksidan dalaman dia memang kena sangat tinggi. So B propolis memang kena ada, aloe vera gel kena ada. Tapi atik C tak boleh ambil. Atik C tak boleh ambil. Dr. Farah kata kena tahu punca dulu. You kena tanya kawan you punca dia ialah apa. Oh, bukan kawan, saya. So apa punca? Doktor cakap. Saya pun tak tahu, tapi yang saya tahu asal daripada tahun 2015 saya kena denggi 2 tahun berturut-turut. Lepas tu dia okey. Lepas saya dah kahwin, saya dapat anak pertama, tiba-tiba doktor pakar cakap saya tak boleh operate sebab saya punya platelet saya memang drop teruk. Dia kena tunggu 4 hari untuk sampai platelet darah kuning tu 4 beg saya tambah. Lepas tu baru saya boleh masuk OT untuk operate anak yang pertama. Lepas tu yang kedua ni saya minta operate lagi, doktor tak bagi. Dia suruh saya bersalin normal macam mana pun dipaksa paksa bersalin normal. Tapi tak tahu punca lah. Selepas you kena dengki dia jadi terus macam ni. Ya, sebab saya selepas saya kena denggi tahun 2005 tahun 2005, lepas tu tahun 2006. Lepas tu saya dah okey. Lama tu umur 29 tahun saya kahwin, lepas tu nak bersalin, tak boleh bersalin. Sebab nak operate tak boleh sebab masa tu baby songsang. Tak boleh operate doktor cakap sebab awak punya platelet drop teruk, dia cakap macam tu. Kena bagi awak cool dulu, rehat, lepas tu kita akan masukkan darah kuning platelet tu sebanyak 4 beg baru boleh operate sebab dia cakap darah saya mudah cair. Kira kalau operate tanpa cover dengan platelet tu dia memang non-stop. So sekarang you ada check tak kebelakangan ni? Saya dah lama discharge dekat hospital HKL. Tapi itulah masa yang kedua ni paksa bersalin ni saya tak tahulah pula pendarahan tu, tapi rasanya tak ada kot. Bukan, last you check ialah tahun bila? Oh, saya last check tahun 2015. Oh, sekarang tak check? Tak ada check. Mungkin you punya platelet sudah naik balik. Itulah, cuma yang masa saya jaga anak saya 3 tahun dalam hospital tu, saya memang nak pitam. Lepas tu doktor nak ambil darah, dia cakap memang memang saya punya darah tu low. Lepas tu penyakit apa entah. Lepas tu saya cakap, doktor kalau nak tengok, nak ambil darah saya, guna botol warna biru. Jadi dekat situ dia orang tahu yang saya ada penyakit tu. Itu ialah tahun bila? Tahun anak saya sakit 5 bulan. Saya last tahun 2017. Oh, sekarang sudah 2021 sayangku. Ya. So, saya cadangkan anda pergi buat satu blood test yang full, then baru you bagi saya tengok you punya platelet dan keseluruhan report you. Kan? So, you kena check yang terkini. You tak boleh guna yang sudah 3-4 tahun lepas punya. Blood test kita kan, sebenarnya 3 bulan pun boleh, 3 bulan boleh beza punya. So, yang paling accurate, paling tepat adalah 3 bulan punya report. Kita boleh baca. So nanti sis Fatin you pergi check dulu. You buat full report dulu baru kita pergi tengok apa masalah. Mungkin platelet dah okey, kita tak tahu punya. Kan? Tapi saya makan atik situ memang pening. Kalau you pening then you jangan makan. Maknanya mungkin you darah rendah juga. Banyak sebab punya. So kalau you tak pergi check blood test, you
tak akan tahu punca dia ialah apa. Nampak tak? Kalau you rasa you makan atik si pening, then you berhentilah. You berhenti dulu dah okey kan? Then you makan semula. You makan semula, you rasa pening lagi, bermaknanya you tak boleh makan atik si. Dia tak boleh. Maknanya mungkin you darah rendah. Mungkin you platelet rendah. Nampak tak? So you tak boleh. Darah you terlalu cair. Memang ada darah rendah. Okay. Sebelum tu memang saya ada darah rendah, ada gastrik, ada migraine. Lepas kahwin tu banyak sangat penyakit. Lepas kahwin tu baru yalah, itulah yang memang kena jaga, memang kena jaga. Kena jaga sihat. Kita kena sihat dulu baru kita boleh tolong orang sihat. So kalau macam you nak tahu sebenarnya sendiri punya tahap kesihatan di mana, memang kita kena buat blood test, full medical check up. Baru you tahu status sekarang ialah apa. Kita jangan tengok balik yang 4-5 tahun yang lepas punya untuk sahkan kita sekarang ada apa masalah. Itu tak adil, betul tak? So kita kalau dah lepas COVID apa semua dah okey dah kan, memang pergi buat satu full medical test. Then baru you send itu report bagi Bel boleh tolong you tengok you punya masalah. Okay, so kalau you sekarang you rasa memang makan atik C you akan pening, then you berhenti dulu, you jangan makan lah. You makan B pollen supaya badan you dapat sumber vitamin B untuk bina darah. You makan B propolis, okay, untuk membantu dalaman you. Okay, nampak tak? So you ambil yang you perlu. Yang tak perlu punya kita jangan tak perlu ambil dulu. Okay? So ada orang berdarah darah rendah tak boleh ambil antisik. Kenapa ya? Darah rendah sebab kalau you terlalu darah rendah, darah cair sangat. Ada orang darah rendah ialah HB ataupun dia terlalu cair. Okay? Atik C kita minyak ikan dia boleh membantu peredaran darah tau. So that's why bila peredaran darah terlalu bagus, dia akan menyebabkan you pening. Salah satu punca. So you kena settlekan kenapa you darah rendah dulu. Cikgu pun darah rendah. Biasanya perempuan wanita memang senang darah rendah. Terutamanya bila you usia meningkat. Macam you sudah hampir menopause kan. Senang nak kena darah rendah. Kebanyakan bila you check blood test, you akan nampak you punya HB memang low punya. You punya RBC, you punya sel darah merah sangat low. Sebab apa? Sebab kadang-kadang kita makan daging tak cukup. Sumber vitamin B kita tak cukup. Kita tak cukup bahan mentah untuk bina darah. Okay, so that's why hormon pun sudah tak cukup. So that's why banyak benda dia berkaitan punya. So you kena cari balik lah, cari keluar lah apa sebab dia. Okay? Okay. So ada lagi soalan? Tak ada dah kan? Okay. So hari ni dah pukul berapa dah? 11 dah hampir. Okay. So I rasa sampai sini saja. Okay. Sharing kita. Kan? Okay. So kalau next round episod 3 nanti coming soon. So jumpa anda semua lagi dalam episod 3. Okay. So kalau ada soalan nanti boleh PM kepada Bel. Okay. Thank you semua. Bye-bye. So jaga badan baik-baik minum air cukup, makan cukup minyak tau. Okay? Bye-bye. Take care.